TV KPM. Okey, macam ni. Okey, bagi tengah sikit. Macam ni ke? Okey. Oh, hai semua. Hari ini saya bukan sebagai juru kamera tau. Saya masih pengacara anda untuk slot Sukses SPM 2021. Inilah kamera yang digunakan untuk penyiaran kita. Kepada mereka yang tak tahu, inilah dia. Dan untuk hari ini kita ada satu mata pelajaran yang sangat-sangat istimewa dan juga sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum tu, kalau anda nak tahu siapakah guru kita pada hari ini, jom kita tengok profil guru. Itulah dia profil guru yang akan bersama kita pada hari ini, iaitu Cikgu Tini daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Hai Cikgu. Hai, apa khabar? Sihat Cikgu? Sihat. Dan sebelum kita teruskan, nak ingatkan kepada anda semua yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti saya dengan Cikgu memang memakai pelitup muka, kena cuci tangan dan juga pakailah gel pembasmi kuman. Tetapi sebelum tu Cikgu, saya sebenarnya nak tanya apa yang menarik untuk topik kita pada hari ini Cikgu? Ya, hari ini kita akan mengulang kaji tentang tajuk proses pembuatan, iaitu tentang penyambungan dan pembentukan. Okey. Dan seperti saya tahu ataupun seperti mereka yang ada kat rumah tu, memang mereka pun tahulah. Bukan kita berdua saja kan Ego. Saya ada rakan-rakan saya yang ada dalam talian bersama kita. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini, dan mereka semuanya daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan Zaitul. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zaitul Ifa binti Nasri dan cita-cita saya ingin menjadi jurutera dalam bidang aeronautik. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Zaitul. Dan seterusnya, kita ada Putri Ayah Sofia. Hai, nama saya Putri Ayah Sofia binti Syariniza. Cita-cita saya menjadi arkitek. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Muhammad Farhan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Hafiz. Cita-cita saya ingin menjadi Aeronautical Engineering. Wow. Okey. Terima kasih Farhan. Dan seterusnya kita ada Muhammad Daniel Ashraf. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Ashraf bin Abdul Rahman. Cita-cita saya menjadi seorang arkitek. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Dan kita juga ada Muhammad Zaim Irsyadi. Assalamualaikum. Dan nama saya Muhammad Zain Syadi bin Ghazali. Cita-cita saya nak jadi dalam kejuruteraan marin. Kejuruteraan marin, ya. Dan yang terakhir sekali, ini kawan karib saya, Igu. Syakir Zufairi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syakir Zufairi bin Zufata. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera aeronautik. Okey, baiklah. Kita dah berkenalan dengan murid kita, Ego, dengan kawan-kawan saya ada dalam talian. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP, Ego. Di hadapan saya ni, kita ada gel pembasmi kuman. Silakan, Cikgu. Okey, boleh. Kita kena sentiasalah menjaga kebersihan tangan kita. Saya pun akan pakai sekali, Ego. Walau di mana pun kita berada tu, SOP tu kena sentiasa jaga. Dan Cikgu, apakah sebenarnya yang menarik berkenaan dengan topik yang Cikgu sebutkan tadi? Kita akan belajar tentang kaedah-kaedah penyambungan. Kita ada sambungan kekal, sambungan tidak kekal. Dan kita ada tentang beberapa proses pembuatan. Okey, baiklah Cikgu. Dan kepada mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Tini untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu pengajian kejuruteraan teknikal. Topiknya adalah penyambungan dan pembentukan. Dan sebelum kita mula, saya sebenarnya nak tanya pendapat daripada kawan-kawan saya ada dalam talian berkaitan dengan topik kita untuk hari ini. Mungkin kita boleh tanya siapa kita nak tanya? Mungkin kita boleh tanya Zatul. Ya Zatul, apakah pendapat anda berkenaan dengan topik kita hari ini? Pada pendapat saya, topik kita pada hari ini dia lebih mudah untuk difahami dan senang. Dan satu tajuk yang boleh kita skor dalam exam. Okey, baik. Dan seterusnya pula mungkin kita boleh tanya Muhammad Zaim Isyadi. Ya, apakah pula pendapat anda? Bagi pendapat saya, sama juga. Dia memang senang untuk faham sebab benda ni ada cara-cara untuk kita ingat sebab dia ada pasal dia ada banyak pasal cara-cara untuk sambung benda-benda dia. Oh, okey. Dah dua orang dah cakap sangat senang untuk kita fahami dan juga untuk tahulah. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh tanya lagi seorang murid pula. Mungkin Syakir, ya? Apakah pula pendapat anda untuk topik ni? Bagi tajuk ni sama, ia mudah untuk diingati dan amat mudah lah kerana dalam topik ni dia ada kata-kata kunci yang membuatkan pelajar boleh skor dalam exam. Okey, baiklah. Dah 3 orang dah cakap senang untuk fahami. Saya rasa dengan bantuan cikgu dan juga bimbingan cikgu memang kita semua akan berjaya lah cikgu. Dan oleh itu saya dah tak sabar dah cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, tajuk hari ini memang senang, mudah difahami sebab pelajar-pelajar dia boleh buat amali untuk tajuk ini. Okey. So, kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini iaitu proses pembuatan. Okey, kita tengok hari ini kita akan belajar tentang proses penyambungan dan pembentukan. Okey, penyambungan ni dia sebenarnya ada 2 jenis iaitu sambungan kekal dan sambungan tidak kekal. Okey, contoh-contoh sambungan kekal adalah rivet, kimpalan dan perekat. Okey, contoh sambungan tidak kekal contohnya adalah pengikat. Okey, kita tengok apakah itu sambungan kekal. Okey, sambungan kekal adalah sambungan yang menghasilkan satu ikatan yang kekal. Okey, bila kita dah sambung, kita dah tak boleh buka dah. Kalau kita cuba buka, kita akan rosakkan produk tersebut. Oh, tidak. Okey, dia tidak boleh berubah-ubah. Ikatan dia kuat dan kukuh. Okey, contoh sambungan kekal adalah pada kerangka basikal, badan basikal tu kan. Okey, badan kereta, kapal dan bas. Ini contohnya lah. Okey, kita tengok pula apakah itu sambungan tidak kekal. Okey, lawan dia lah, yang tadi kekal, yang ini tidak kekal. Okey, tidak kekal dia sambungan yang boleh kita buka semula dan boleh pasang balik. Okey, sebab apa kita nak buka? Kenapa kita nak pasang balik? Sebab untuk memudahkan proses menyelenggara, membaiki dan menukar komponen yang rosak dan haus. Okey, contohnya yang paling selalu bahagian-bahagian enjin kenderaan. Okey, komponen elektrik, contohnya dekat kipas rumah kan. Kadang ada kipas jadi slow. Okey, jadi kita boleh buka tukar kapasitor dia untuk lajukan semula kipas tu. Okey, dan alatan pada mesin lah. Okey, sebab tu kita kena ada sambungan tidak kekal jugalah. Okey, kita masuk kepada subtopik sambungan tidak kekal. Inilah contohnya. Okey. Contoh-contoh sambungan tidak kekal kita menggunakan pengikat. Contoh-contoh pengikat kita ada bol, nut, sesendal, stud dan skru. Okey, kat sini kat studio saya ada bawa contoh beberapa jenis pengikat. Nanti kita tengok Okey, cikgu. Okey, yang pertama, jenis-jenis bol. Okey, ada beberapa jenis bol. Kita ada hexagon bol, carriage bol, flange bol, square bol dengan anchor bol. Okey, kat sini kat studio saya ada bawa 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis hexagon bol yang besar-besar. Okey, bol ni kita gunakan berdasarkan produk yang kita nak ikat tu. Okay, kalau produk besar mestilah saiz yang besar, bol yang besar. Kalau yang kecil, kita ada bol yang saiz kecil juga. Okay, jadi ikut apa fungsi dia. Okay, saiz dia kita tentukan berdasarkan panjang dan diameter bol tersebut. Okey. Ini contoh-contoh bol.
Okey, kita ada juga bowl digunakan dengan nut. Okey, ini contoh-contoh nut. Okey, kita ada nut hexagon. Okey, yang biasa selalu kita guna nut hexagon lah. Okey, ni contoh nut hexagon. Ya. Okey, nut segi empat, nut quarter, sedap namanya kan? Okey, nut quarter ni biasanya kita gunakan bersama-sama dengan cemat belah ataupun pin penguci. Okey. Ini untuk bahagian-bahagian yang selalu bergegar lah ataupun bahagian-bahagian yang selalu berputar dan berpusing. Okey. Okey, kita juga ada nut kepak ataupun nut telinga. Ini saya ada buat contoh dia. Ni ada telinga dia. Cikgu, kenapa dia punya bentuk macam lain sikit, cikgu? Ada telinga. Untuk Okey. mendengar? Bukanlah. Telinga dia ni kan untuk apa? Okey, sebab mudahkan kita pegang untuk kita pasang dan kita buka ya, betul. semula. Okey. Okey, kita juga ada nut topi ataupun nut bertutup. Okey, ni contoh nut topi atau nut bertutup untuk tutup permukaan yang tajam. Okey, ini untuk langkah keselamatan lah. Ya. Okey. Seterusnya kita ada sesendal ataupun washer lah. Okey, ada sesendal rata, sesendal anjal ataupun sesendal spring. Ni dua ni saya bawa contoh. Besar ni. Ni contoh sesendal rata. Ya. Yang bawah ni contoh sesendal anjal ataupun sesendal spring. Baik. Okey, kita ada sesendal bintang sebab bentuk dia macam bintang. Ya. Kita ada sesendal lidah. Okey, ni ikut lidah dia. Okey. Cikgu, sebenarnya saya nak tanya, apakah kegunaan sesendal ni sebenarnya? Dia untuk main letak je supaya tak rosakkan nut ke apa, cikgu? Ya, betul. Bijak Sean ni. Okey, kita sesendal ni kita gunakan untuk agihkan beban secara seragam. Untuk elakkan permukaan benda kerja daripada menjadi rosak, dan kita untuk elakkan sambungan kita tu daripada menjadi longgar. Okey, itu baik. fungsi sesendal. Okey. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis stud. Okey, stud ni adalah macam bowl tapi dia tanpa kepala. Okey, macam bowl ni dia ada kepala kan? Okay, tapi stud dia tak ada kepala. Okey, contohnya kita ada stud ulir penuh dengan stud ulir hujung. Yang hujung ni tengah dia kosong lah. Ulir dia hanya ada pada hujung dia je. Maknanya ini boleh membolehkan kita untuk membuka pada mana-mana bahagian lah, cikgu. Sebab dia kepala betul. dia bukan saja pada satu bahagian. Yang ni memang tak ada kepala kan, cikgu? Ini memang tak ada kepala. Okey. Seterusnya kita tengok ini jenis-jenis skru. Skru saya rasa ramai pelajar yang selalu jumpa kan. Banyak produk kita gunakan skru. Kita pun ada jenis-jenis skru. Okey, jenis kepala rata ataupun kepala benam. Ini yang saya bawa yang sebenar. Ini skru kepala rata ataupun benam. Okey, kita ada skru kepala bulat. Okey, kita ada juga skru kepala timbul. Yang ini skru kepala timbul. Okey, kita juga ada kepala segi empat sebab kepala dia segi empat, dan kita ada skru kepala Allen. Okey, dia berbeza ikut bentuk kepala dia lah. Ya. Okey, senang je kan? Okey, ini contoh-contoh cara pemasangan lah. Kita nak sambungkan komponen satu dengan komponen dua. Kita boleh pasang bowl, letakkan sesendal untuk elakkan dia daripada rosak tadi. Ya. Okey, lepas tu pasang komponen dua keping yang kita nak sambung. Pasang juga sesendal di bahagian bawah dan kita tutup pakai nut. Maknanya sesendal tu kena ada pada dua-dua permukaan lah, cikgu, supaya untuk menjaga permukaan seperti yang disebutkan oleh cikgu yang sebaiknya tadi lah. pada dua-dua permukaan lah. Okey. Okey, saya dah terangkan sikit tadi. Okey, kita nak uji pula pelajar-pelajar kita. Okey, contoh soalan 1. Okey, nyatakan 3 jenis pengikat yang digunakan pada sambungan tidak kekal. Tadi saya dah sebut-sebut sikit beberapa jenis pengikat. Okey, boleh minta pelajar kita jawab? Ya. Siapa yang nak cuba jawab, ya? Ada volunteer? Okey, Zaim, bagus. 3 jenis, nak 3 jenis kan, cikgu kan? 3 jenis. Sesendal, Okey. bolt dan skru. Okey, kita tengok betul tak jawapan Zaim? Okey, nut, sesendal, bowl. Okey, ada tak Zaim jawab skru tadi? Betul tak? Okey, betul skru dengan stud. Okey, jadi kita ada 5 jenis pengikat. Jadi boleh tulislah mana-mana jawapan daripada 5. Dia akan diterima. Okey, 3 markah. So Zaim dapat 3 markah. Okey, tahniah Zaim. Okey. Okey, senang je kan tajuk ni? Okey, kita tengok contoh soalan 2. Ini
Sean dah tanya tadi kan. Memang soalan yang popular. Okey. Nyatakan 3 fungsi sesendal. Okey. Pelajar ada yang nak jawab? Okey, Daniel Ashraf. Okey, 3 fungsi sesendal iaitu mengelakkan pengikat daripada menjadi longgar, melindungi permukaan daripada cepat haus dan rosak. Yang ketiga ialah menggagihkan daya kepada permukaan yang lebih luas. Okey, kita tengok betul tak? Okey, elakkan pengikat daripada longgar. Okey, elakkan permukaan daripada cepat haus dan rosak. Okey, agihkan daya kepada permukaan yang lebih luas. Okey, betul. Memang bijak. Tepat sekali ya, 3 markah. Okey, terima kasih Daniel Ashraf. Okey, seterusnya contoh soalan 3. Okey, arahan dia bulatkan. Jadi kita kena bulatkan pada jawapan yang betul. Okey, bulatkan pada A, B atau C untuk jenis pengikat yang yang betul berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan. Okey, dia bagi kepada pelajar ciri-ciri pengikat. Dia tanya, yang mana satu jenis pengikat dia? Okey, tadi ada 5 jenis pengikat. Jadi pelajar pilih jawapanlah. Okey, yang pertama, mempunyai ulir di kedua-dua hujungnya dan tidak berkepala. Tak ada kepala. Itulah Apakah kata kunci dia? dia kan? Boleh buat soalan teka-teki ni. Okey. Saya nak minta Ayah lah jawab. Jawapan dia start. Start, betul tak? Start tak ada kepala. Okey, betul. Bagus. Okey, tahniah Ayah. Soalan yang kedua. Keseluruhan batangnya mempunyai ulir dan berkepala. Yang pertama tadi tak ada kepala, yang ini ada kepala pula. Okey. Ada volunteer nak jawab? Okey, Syakir, bagus. Jawapan dia C, screw. C, betul tak? Okey, bagus Syakir. Okey, seterusnya. Sebahagian batangnya mempunyai ulir dan berkepala. Apakah jawapan? Okey, dua-dua nak jawab ni. Saya pilih Farhan dululah. Jawapan dia A, boat. A, ball. Okey, betul. Bagus Farhan. Okey, kita Tepat tengok. sekali. Tepat Betul lah cakap pelajar-pelajar saya tadi. Memang tajuk ni senang. Okey. Okey, contoh soalan 4. Nyatakan 2 fungsi French bowl. Okey, kat sini saya ada bawa. Ni. Ni contoh French bowl. Okey. Okey. Siapa boleh jawab 2 fungsi French bowl? Siapa tu? Zatul. Zatul nak jawab. Okey, Zatul. Okey cikgu, 2 fungsi French boat. Satu, dia mengagihkan beban secara sekata di sekeliling permukaan boat. Okey. 2, dia mampu menahan beban yang kuat. Okey, betul tak? Kita tengok jawapan Zatul. Okey, agihkan beban secara sekata. Betul, bagus. Yang kedua, mampu menahan beban yang kuat. Okey, bagus Zatul. Okey. Tahniah Zatul. 2 markah. Tahniah. Okey, tak ada masalah kan tajuk ni. Dia just tanya, ini baru introduction, jenis-jenis dengan dia punya fungsi. Okey. Okey, itu tadi sambungan tidak kekal. Kita tengok pula kepada contoh sambungan kekal. Sambungan kekal ni kita tak boleh buka sebab dia sambungan yang dah diikat kemas lah. Okey. Contoh sambungan kekal. Okey. Kita ada rivet, kimpalan dan perekat. Baik. Okey. Okey, ini contoh-contoh jenis-jenis rivet. Dia punya kepala rivet lah. Okey, ada rivet kepala bulat, kepala rata, kepala kon, kepala panah dan kepala benam. Ini bergantung pada jenis-jenis kepala dia. Okey. Okey. Okey, Rajah 1 menunjukkan satu produk kejuruteraan yang akan disambung menggunakan kaedah merivet pop. Komponen A akan disambungkan dengan komponen B. Okey, kita akan rivet pada bahagian sini. Okey, saya ada bawa ke studio contoh rivet pop. Okey, alat perivet ada atas meja. Oh, yang ini cikgu. Itu alat perivet dia. Okey. Okey. Alat perivet kita gunakan bersama-sama dengan dia punya ni rivet pop. Okey. Okey, ni soalan dia. Okey. Okey, sorry, ini gambar rajah soalan. Okey, apakah soalannya? Okey. Berdasarkan rajah 1, gambar yang tadi, huraikan proses kerja merivet pop
untuk menyambungkan komponen A dengan komponen B. Jadi untuk tajuk ni macam saya cakap tadi, ada bahagian amali, pelajar kena buat proses merivet lah. Jadi sebelum buat proses tu dia kena tahulah step-step untuk merivet. Okey, soalan 2, nyatakan 3 langkah keselamatan yang perlu diambil semasa melakukan proses merivet pop. Okey, bila kita buat kerja amali, kita kena ada langkah-langkah keselamatan. Okey, soalan ni banyak tak markah dia? 9 markah. Wow. Okey, jadi pelajar ni boleh jawab tak 9 markah ni? Ya, langkah keselamatan 3 markah. Jadi biasanya ini adalah soalan untuk bahagian A. Okey, pelajar ada tak yang nak jawab? Okey, Syakir angkat tangan. Okey, proses merivet pot ada 9 langkah. Pertama, bersihkan permukaan logam dengan menggunakan berus. Yang kedua, gunakan penanda pusat untuk menanda lubang yang hendak digerudi. Yang ketiga, gunakan diameter mata gerudi yang betul supaya ikatan rivet tidak longgar. Bagus. Yang keempat, gunakan gerudi tangan atau gerudi meja untuk membuat lubang. Yang kelima, gunakan alat perivet dan rivet yang sesuai untuk membuat rivet. Seterusnya, tentukan saiz rivet yang betul pada alat perivet. 7. Letakkan pin perivet ke dalam lubang. 8. Tekan alat perivet berulang kali sehinggalah terhasil bunyi pop. Dan yang 9 langkah untuk merivet pop. Betul tak jawapan Syakir? So ini 4 daripadanya. Bersihkan, yang saya gariskan tu keyword dia supaya untuk mudahkan pelajar hafal. Bersihkan permukaan dengan menggunakan berus. Yang kedua, keyword dia tanda lubang. Gunakan diameter mata gerudi yang betul. Yang keempat, gunakan gerudi atau alat gerudi tangan atau gerudi meja untuk membuat lubang. Untuk tajuk ni ataupun soalan macam ni, kita kena jawab mengikut turutan yang betul. Jadi saya bantu pelajar-pelajar macam mana nak ingat. Saya ada buatkan akronim dia. Ini saya ambil bersihkan, saya ambil B, menanda lubang M, diameter saya ambil D, gerudi saya ambil G. Jadi Borhan membaca dengan gigih. Sambungan dia. Ini dia punya keyword-keyword dia saya dah gariskan. Ini dia punya cara pelajar mudah ingatlah. Pada setiap pagi tanpa keluh. Jadi kita ulang. Borhan membaca dengan gigih. Pada setiap pagi tanpa keluh. Itulah dia salah satu panduan daripada cikgu untuk kita lebih memahami dan juga untuk mengetahui langkah-langkah yang betul untuk menggunakan rivet pop, kan cikgu? Ya, betul. Baiklah, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maluddin bin Jimat, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Kuantan, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuantan, khasnya kepada pelajar kejuruteraan mekanikal. Semoga berjaya dalam peperiksaan SPM dan cemerlang dalam semua bidang. Terima kasih. Macam ni pop. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda dan juga cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Tini Baiklah cikgu, jom kita teruskan cikgu. Silakan. Tadi saya dah bagi nota akronim untuk pelajar. Apa dia nama dia? Boleh ulang? Borhan membaca dengan gigih. Pada setiap pagi tanpa keluh. Soalan seterusnya,
tentang langkah keselamatan. Okey, takut sebab kita ada guna mesin kan, mesin gerudi. Okey, jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, soalan pun dia tanya, berikan dia nak 3 saja langkah keselamatan semasa melakukan proses merivet pop. Okey, yang pertama, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kasut keselamatan, pelindung mata dan baju bengkel. Okey, kenapa kena pakai pelindung mata? Sebab kita takut tatal daripada mesin gerudi tu kena mata pelajar kan. Boleh cedera lah. Okey. Yang kedua, pastikan permukaan yang hendak dirivet tiada bucu tajam. Dan yang ketiga, pastikan 2 komponen yang hendak diikat yang dibuat lubang diikat dengan ragum. Okey, supaya kita punya kepingan besi tu tidak bergerak-gerak. Okey, so 3 markah. Senang saja. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Pelajar-pelajar saya boleh? Okey, bagus. Okey. Kita ke sambungan yang seterusnya. Ya. Okey, iaitu kimpalan. Ada beberapa jenis kimpalan yang biasa kita gunakan. Okey, yang pertama kimpalan arka logam berperisai ataupun sheet metal arc welding. Kita ada kimpalan oksiasetilin iaitu menggunakan gas oksigen dan gas asetilena. Kimpalan arka logam gas ataupun MIG dan kimpalan arka tungsten TIG. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Rajah 2 menunjukkan 2 komponen yang akan disambung menggunakan proses kimpalan arka logam berperisai. Okey, kita ada komponen A dengan komponen B. Okey, apakah bunyi soalannya? Okey, soalan dia, berdasarkan rajah 2, huraikan proses kimpalan arka logam berperisai itu. Banyak juga macam soalan merivet tadi, 9 markah. Dan soalan 2, nyatakan 3 langkah keselamatan yang perlu diambil semasa melakukan proses kimpalan arka logam berperisai. Pun tanya tentang soalan keselamatan. Jadi untuk tajuk ni, proses langkah keselamatan itu antara soalan-soalan yang popular lah. Okey. Okey, pelajar-pelajar, ada tak siapa-siapa yang nak jawab proses kimpalan arka? Okey, bagus. Daniel Ashraf. Okey, so proses kimpalan ni ada 9, iaitu letakkan 2 plat besi yang hendak disambung di atas meja kerja. Okey, betul yang tak? Kedua, hidupkan switch pada mesin kimpal. Okey. Yang ketiga, laraskan arus elektrik yang akan digunakan mengikut jenis bahan kerja. Yang keempat, letakkan elektrod pada pemegang elektrod. Yang kelima, seret atau gores hujung elektrod di atas permukaan meja kerja. Yang keenam, mulakan kimpalan dengan tab pada setiap hujung plat. Nombor 7, arah kimpalan satu arah sahaja. Nombor 8, ketuk permukaan jermang dengan tukul penyepih. Dan yang ke-9, bersihkan permukaan kuman dengan berus. Okey, terima kasih Daniel Ashraf. Nampak macam dah hafal dah ni, dah bersedia betul ni. Sebab pelajar-pelajar ni tak lama lagi dia akan duduki peperiksaan percubaan. Okey, betul tak jawapan Daniel Ashraf? Okey, letakkan 2 plat besi yang dah disambung atas meja. Saya dah gariskan keyword dia. Hidupkan switch pada mesin kimpal, laraskan arus. Okey, letakkan elektrod pada pemegang elektrod. Okey, ni pun sama macam tadi, kita kena ingat langkah-langkah dia. Jadi, saya bantu juga pelajar-pelajar untuk mudah hafal. Okey, saya ada buat ni, nota akronim, nota ringkas. L untuk letakkan, H untuk hidupkan, L lagi untuk laras, L lagi untuk letakkan elektrod. Okey, lain hari latih lagi. Okey, apa lagi bunyi dia? Okey, ini ada lagi beberapa dia punya step dia ataupun langkah dia. Seretkan atau gores hujung elektrod. Mulakan kimpalan dengan tab. Okey, arah kimpalan satu arah saja macam Daniel Ashraf cakap tadi. Ketuk permukaan jermang. Okey, dan bersihkan. Okey, tadi lain hari latih lagi. Sampai mampu angkat kotak berat. Okey, ni untuk mudahkan pelajar je lah. Kalau pelajar-pelajar kreatif dia nak tukar lain bunyi, lain ayatnya pun boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh ya? Boleh. Okey, soalan yang kedua. Dia tanya langkah keselamatan. Okey, saya nak tanya dululah pelajar saya. Ada tak yang mana-mana pelajar nak boleh bagi jawapan langkah keselamatan untuk mengimpal?
Okey, Zatul. Zatul baguslah, aktif menjawab. Okey, Zatul, jawapannya? Okey, langkah keselamatan ketika mengimpal yang pertama, memakai peralatan keselamatan yang khusus untuk kerja kimpalan. Okey, Yang betul. kedua, pastikan kabel elektrik berada dalam keadaan yang baik. Dan yang Okey. ketiga, elakkan daripada renjatan elektrik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Zatul. Betul tak? Okey, betul Pakai peralatan keselamatan khusus untuk kerja mengimpal. Dia contohnya sarung tangan kulit, apron kulit, pelindung muka. Itu yang khusus untuk mengimpal lah. Ya. Okey. Kabel elektrik pada dalam keadaan baik dan elakkan renjatan elektrik. Sebab kita gunakan mesin, Ya, takut betul. kalau ada renjatan boleh bahayakan pelajar dan pengguna. Okey, kita tengok Okey, soalan seterusnya. Ya. Okey, contoh soalan 7. Penyataan di bawah adalah prosedur mengimpal arka logam gas. Tadi arka, ini MIG pula Ya. Yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun mengikut urutan yang betul dengan menulis inilah 2, 3, 5, 6 dan 8 dan 9 pada petak yang disediakan. Okey, soalan ni dibantu pelajar. Dia bagi beberapa langkah. Langkah 1, 4, 7 dan 10 diberi. Okey, ni dia dah bagi 1, 4. Okey, so soalan macam ni sama juga. Kita kena hafal step-step dia. Bila dah hafal step, baru boleh jawab soalan dengan betul. Okey, penyataan yang ini. Ini langkah yang keberapa? Siapa boleh jawab? Okey, Farhan. Jawapannya langkah yang keberapa ni? Okay, masukkan nozzle ke dalam anti-splatter gel adalah langkah yang kelima. Okey, betul tak? Oh, bagus. betul. Sekejap Farhan. Farhan pun dah hafal step-step dia. Okey, soalan seterusnya. Okey, boleh pelajar bagikan saya turutan jawapan yang betul untuk proses mengimpal MIG? Okey, Ayah, Putri Ayah Sofia. Okey, untuk letakkan bahan kerja yang telah dibersihkan, itu langkah yang ketiga. Okey, betul tak? Kita cek jawapan Ayah. Okey, betul Okey. Ayah, bagus. Ya, Seterusnya seterusnya. untuk sambungkan penyepit bumi pada meja kerja, itu langkah yang kedua. 2. Okey, bagus. Bijak. Okey. Seterusnya tekan pincu nozzle untuk keluarkan elektrat, itu langkah yang keenam. Okey, betul Oh. juga. Okey, seterusnya ya. Masukkan nozzle ke dalam anti-spartan gel setelah setiap kerja. Dan langkah ke-8. Okey, betul, bagus. Okey, yang ini pula. Last. Tutup injak gas dan lepaskan semua gas yang terperangkap di dalam hos. Langkah ke-9. Langkah ke-9. Okey, langkah ke-10 dia dah beri dalam soalan. Tutup semua suis dan punca elektrik. Okey, bagus. Terima kasih. 6 markah. Okey, ini boleh keluar dalam soalan bahagian A. Okey, tahniah Putri Ayah. Tahniah. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Contoh soalan 8. Okey, proses kimpalan arka gas tungsten TIG. Ya. Okey, yang tidak lengkap. Dia dah bagi, lepas tu dia kosongkan. Okey, jadi lengkapkan proses kimpalan arka tersebut dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, jadi siapa nak jawab tadi? Saya dengar ada nama yang disebut-sebut. Siapa tadi? Saya dengar nama Syakir, tapi tengoklah sama ada Syakir nak jawab ke tidak. Boleh ke? Boleh ya? Okey, langkah 2 dan 3. Okey, ya langkah kedua, letakkan bahan kerja di atas meja kerja dan disambung dengan kabel. Okey, betul tak jawapan Syakir? Okey, betul, bagus. Okey. Seterusnya Syakir. Yang ketiga, laraskan pengatur tekanan pada silinder gas. Okey, laraskan pengatur tekanan. Okey, betul, bagus. Okey, betul. Seterusnya Syakir. Langkah keempat Betul. dia dah beri. Okey, langkah kelima. Okey. Yang keempat dah bagi. Okey. Yang kelima, lakukan proses kimpalan sehingga selesai. Okey, betul tak ni? Okey, senang Oh, je. betul. Okey, betul, bagus. 6 dia dah Okey. bagi. Tutup injap gas. Pastikan tiada gas yang tertinggal. Okey, langkah ketujuh. Yang terakhir, tutup suis mesin. Okey, betul tak? Okey, senang je kan. Okey. 4 markah dapat Okey, bagus. 4 markah. Senang je. Okey, so sama juga pelajar kena ingat step-step jawapan. Kalau dia baca sepintas lalu je, dia tak hafal, susahlah nak jawab soalan macam ni. Itu. Okey, seterusnya.
Okey, kita masuk kepada subtopik yang baru, pembentukan bahan. Okey. Okey, ini beberapa kaedah pembentukan bahan. Kita ada tempa, tuangan, acuan, lipatan dan bengkokan. Okey, tempa ada beberapa jenis, 2 jenis. Tuangan sebenarnya ada banyak jenis ya. Tapi untuk peringkat tingkatan 4 dan 5, kita belajar 3 je dulu. Tentang tuangan pasir, tuangan dai dan tuangan lilin. Kalau pelajar masuk universiti, sambung lagi dalam bidang mekanikal, ada banyak lagi jenis tuangan yang akan pelajar belajar lah. Ya. Okey. Kita tengok. Okey, contoh soalan. Nyatakan definisi proses tempa. Dia nak soalan definisi. 2 markah. Jadi definisi pelajar kena hafal lah jawapan dia. Okey, ada yang nak jawab? Okey, Zaim. Okey. Definisi proses tempa, Ya. proses pembentukan bahan logam dengan mengenakan daya tekanan dan mampatan untuk hasilkan produk akhir. Okey. Betul tak? Okey. Dengan menggunakan daya tekanan dan mampatan untuk menghasilkan produk akhir. Betul Zaim? Bagus. 2 markah. Okey, ni definisi kena hafal lah. Okey. Contoh soalan 10. Okey, dia suruh bulat. Jadi kita bulat lah. Janganlah buat hitam ke buat bintang pula. Okey. Bulatkan sama ada A, B, C atau D pada pernyataan yang betul tentang tuangan. Ini keyword dia, tuangan. Okey. Jawapan dia lebih-lebih kurang sama je ayat dia. Satu proses. Okey, apakah jawapan yang betul? Okey, Daniel Ashraf. Apa jawapan yang betul? Okay. Saya rasa macam C tu. Rasa-rasa macam C. tu. Betul ke tidak ya? Kita cek jawapan. Okey, betul, bagus. Ikut rasa pun boleh betul lah. Betul, cukup rasa. Saya enak rasa. Okey, betul jawapan awak Daniel Ashraf C, 1 markah. Okey, apa yang membezakan jawapan C? Sebab dia ada memanaskan logam sehingga lebur. Okey. Dan dituang ke dalam acuan. Okey, kalau jawapan D, dia lebih kurang je sama. Tapi dia tak mention, dia just mention memanaskan logam saja. Dia tak sebut sehingga lebur. Okey, jadi sebab tu jawapan D salah. Okey, jawapan A dengan B, ini menyuntik logam. Ini pun menyuntik logam. Ini adalah untuk proses tuangan dai. Okey, so boleh. Senang saja. Okey, seterusnya contoh soalan 11. Okay, jadual di bawah menunjukkan jenis dan proses kerja tuangan. Okay. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okay, betul right, pangkah kita salah kita pangkah. Okey. Okey, ada 3 jenis tuangan, pasir, dai dan lilin. Okey, pelajar-pelajar boleh jawab tak? Proses libatkan penyuntikan logam lebur. Apa jawapan dia? Adakah tuangan pasir melibatkan penyuntikan logam lebur? Betul atau salah? Farhan angkat tangan tadi tu. Farhan. Okey, bagus Farhan. Farhan jawab. Jenis tuangan pasir, proses melibatkan penyuntingan logam lebur, jawapan dia salah ke? Okey, salah. Okey, betul lah. Betul, salah. Okey. Tuangan dai melibatkan penyediaan corak dan teras? Salah juga ke? Salah juga. Okey, bagus. Okey, yang last sekali tuangan lilin menggunakan corak acuan yang diperbuat daripada lilin. Betul ke? Betul. Betul. Okey. So, 3 markah. 1, 2 dan 3. Okey, tanya kepada Farhan dan cikgu sebelum kita teruskan lagi. Boleh tak kita rehat sekejap cikgu? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ghazali bin Ibrahim, penjaga kepada Muhammad Zaim Irsyadi bin Ghazali. Ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Zaim Irsyadi dalam Presiden SPM tahun 2021. Semoga anda berjaya dengan cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
lain hari latih lagi sampai mampu angkat kotak berat. Itulah salah satu panduan yang diberikan oleh cikgu untuk kita menghafal proses simpanan akar logam berperisai ataupun SMAW. Baiklah cikgu, jom kita teruskan lagi dengan pembelajaran kita. Cikgu, silakan. Okey, diam tak diam dah contoh soalan 11 dah. Okey, kita pergi kepada contoh soalan berikutnya. Contoh soalan 12. Okey, di soalan dia lengkapkan proses tuangan lilin di bawah. Okey, dia bagi beberapa langkah, dikosongkan beberapa langkah lagi, dia minta pelajar jawab soalan. Okey, soalan yang pertama dia dah bagi acuan membentuk acuan membentuk corak acuan dibina mengikut spesifikasi produk. Lilin disuntik ke dalam acuan untuk membentuk corak lilin. Okey, apa langkah seterusnya? Langkah kedua. Okey, ada pelajar nak jawab? Okey, Putri Ayah Sofia. Untuk langkah yang kedua, corak lilin dipasang pada skru. Okey, betul tak? Okey, corak lilin dipasang pada skru. Okey, betul Ayah. 1 markah. Okey, langkah ketiga pun dah diberitahu. Ini untuk bahagian A, dia bagi tahulah kalau soalan ni masuk pada bahagian B, pelajar-pelajar macam soalan dia nyatakan proses tuangan lilin. Jadi pelajar-pelajar kena hafal lah step-step dia. Okey. Jadi corak lilin dicelup ke dalam pekatan seramik. Okey, dan kemudian salutan B. Okey, lazimnya celupan ini diulangi sebanyak 3 kali bagi menambah ketebalan dan kekuatan salutan. Okey, seramik selari dengan stucco coating. Okey. Okey, langkah keempat. Apa yang dia tanya? Apa langkah yang keempat? Untuk langkah yang keempat, corak lilin dipanaskan untuk menyahkan lilin daripada acuan seramik. Okey, betul tak? Okey, betul ni Ayah? Okey, corak lilin dipanaskan untuk menyahkan lilin daripada acuan seramik. Okey, ni ada lagi tambahan ya. Okey, selepas itu acuan seramik dipanaskan suhu sekitar ni panas ni 1000 darjah Celsius hingga 1800 darjah Celsius. Okey, logam lebur dituangkan ke dalam acuan seramik dan dibiarkan sejuk. Okey, langkah ke-6 Ayah. Acuan seramik dipecahkan menggunakan kaedah gegaran. Okey, betul tak gegaran-gegaran ni? Okey. Okey, acuan seramik dipecahkan menggunakan kaedah gegaran. Okey, ada lagi Produk dileraikan satu persatu daripada sprue. Okey. Soal langkah ke-7 dan ke-8 dah diberi. Produk kemudian melalui fasa kemasan dan rawatan haba. Okey, pelbagai ujian dan pemeriksaan dilakukan ke atas acuan untuk pastikan setiap satu menepati toleransi dimensi dan spesifikasi. Okey, 5 markah. Banyak kan? Banyak tu Iru. Okey, seterusnya. Contoh soalan 13. Okey, ni agak-agak apa benda ni? Apa ni Okey, soalan dia. Rajah 3 menunjukkan satu produk yang dihasilkan melalui tuangan dai. Nyatakan 3 sebab proses tuangan dai dipilih untuk menghasilkan produk itu. Okey, ni adalah reel pemancing tu yang dekat batang pancing tu. Okey, ni gambar dia. Okey. 3 sebab kenapa kita pilih tuangan dai untuk hasilkan produk ini. Okey, Zatul. Okey cikgu. 3 sebab Yang pertama sebab tuangan dai ni dia boleh menghasilkan produk yang berbentuk rumit cikgu. Okey, jadi betul lah tu. Ini dia rumit kan? Banyak lubang-lubang. Produk yang Okey. Yang kedua, produk yang dihasilkan tu bersifat kukuh. Okey, kukuh lah. Kalau takkan tercabut pula kan semua bahagian. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, produk ni mempunyai kemasan permukaan yang licin. Okey, kalau kita tengok gambar pun kita boleh nampak dia licin. Okey, betul tak? Okey, betul bentuk rumit, okey. Kukuh dan mempunyai kemasan permukaan yang licin. Okey, betul. Bagus Zatul. Tanya Zatul sampai macam ni ya. Dia seronok tu dia dapat jawab. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan 14. Kelebihan proses tuangan lilin. Apa kelebihan dia? Tadi dia dah tanya tentang step-step tuangan lilin. Okey, apa kelebihan tuangan lilin? Ada tak pelajar yang boleh jawab? Okey, Syakir Zufairi. Okey, kelebihan dia memiliki ketepatan dimensi yang tinggi. Okey. Yang kedua, kemasan permukaan yang baik. Kemasan permukaan yang baik. Okey, jawapan Syakir. Lagi satu.
Okey, kos pembuatan murah. Betul ke tuangan lilin murah? Okay, kita tengok Okey, betul dimensi yang tinggi, ketepatan dimensi yang tinggi, kemasan permukaan yang baik dan kos pembuatan yang murah. Oh, tepat sekali Syakir. 3 markah Tepat untuk anda, Syakir, 3 markah. Kalau SPM ni boleh dapat A+ dah ni. Dah tambah lagi 3 markah. Okey. Contoh soalan seterusnya, soalan 15. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang jenis acuan dalam proses pengacuanan. Okey, dalam proses pengacuanan kita ada beberapa jenis acuan. Dia suruh awak pilih yang mana yang betul dan yang mana yang salah. Okey, siapa ni yang nak jawab ni? Mudah aja ni. Betul atau right atau pangkah saja. Okey, Zaim. Penyempuritan tu betul. Okey, penyempuritan Zaim jawab betul. Okey, betul. Bagus, Zaim. Okey. Untuk penarikan tu salah. Penarikan salah. Okey, cikgu, saya rasa sebab kita ada gangguan dari segi suara, cikgu. Maaf ya kepada Zain dan juga kepada murid-murid yang lain. Mungkin saya boleh tolong jawab, cikgu. Okey, boleh. Okey, saya cuba yang seterusnya, cikgu. Penyuntikan. Penyuntikan, betul tak? Rasa saya betul. Betul ke tak ya? Okey, betul. Bagus. Macam tu. Okey, yang last sekali pembengkokan. Pembengkokan adalah salah, cikgu. Salah. Okey, bagus. Yang jawapannya betul, salah, betul, salah. Okey, sebab penarikan dengan pembengkokan ni adalah dalam tajuk kerja tekan. Okey. Bukan proses pengacuanan. Okey, bagus, Oshan. Okey, soalan terakhir. Last sekali. Okey. Gambar di bawah menunjukkan 2 produk kejuruteraan. Tentukan kaedah pembentukan yang sesuai. Okay, yang pertama, botol dengan bekas. Yang kedua, komponen pipe. Okay, jadi apa jawapannya? Proses apa yang sesuai? Okey, yang pertama tu untuk botol dan bekas saya rasa adalah peniupan, cikgu. Betul tak ni? Tiba-tiba tiup. Okey, betul. Bagus. Okey, proses peniupan. Yang kedua, komponen pipe kita hasilkan melalui saya rasa apa yang lilin tu? Tuangan lilin, cikgu. Jeng. Okey, betul. Bagus. Tahniah, Sean. Okey, dapat full mark 2 markah. Okey, terima kasih cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini ataupun pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita telah pun belajar hari ini. Okey, terima kasih. Okey. Jadi hari ini pelajar-pelajar mengulang kaji tentang tajuk pembentukan. Kita fokus kepada penyambungan dan pembentukan. Proses pembuatan. Kita fokus pada penyambungan dan pembentukan. Okey, jadi untuk tajuk ni pelajar senang je sebenarnya, tapi pelajar-pelajar perlu ingat step-step dia lah, step-step langkah-langkah dia untuk kita lakukan proses-proses pembentukan. Ya, cikgu. Okey. Dan senang je soalan dia. Jadi memang kena baca dan ingatlah step-step dia. Okey. Dan saya rasa cikgu tapi sebelum saya teruskan, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan saya rasa apa yang saya sendiri dah belajar adalah dari segi penyambungan kekal dan juga tidak kekal. Seperti mana di sebelah cikgu tu kita ada bolt, nut dan juga yang dalam bahasa Inggeris adalah washer, dan bahasa Melayu adalah sesendal yang digunakan untuk sebenarnya untuk melindungi permukaan. Itu saya baru belajar hari ni, cikgu. Sebelum ni tak tahu, main letak je. Dan selain daripada itu, kita juga telah mempelajari berkenaan dengan pembentukan. Dan seperti mana yang cikgu dah sebutkan tadi, memang saya rasa pun agak mudah untuk kita fahami, dan juga seperti mana yang cikgu dah tunjukkan ataupun dah ajar kita untuk menghafal dan juga panduan yang diberikan oleh cikgu. Semestinya murid-murid yang ada dalam talian dan juga ada di rumah tu boleh dapatlah A+ lah, cikgu. InsyaAllah. Moga-moga. Dan juga saya nak berterima kasih kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian, iaitu Puteri Aya, Zaim, Daniel, Syakir, Farhan dan Zatu kerana bersama kita, dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa di sana. Bye.